Sejahtera Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim akhirnya dengan tegas membuat keputusan yang menggembirakan seluruh rakyat Malaysia. Yang saya heran, yang saya pening, mengapa ada juga manusia di Malaysia ini yang tidak suka dengan pengumuman Datuk Seri Anwar Ibrahim ini. Heran. Boleh sesiapa tolong komen kah? Kenapa ada orang yang tidak suka penjawat awam dinaikkan gaji? Heran, pening kepala saya. Saya bukan penjawat awam, bukannya. Saya bukan penjawat awam. Saya tidak pernah jadi penjawat awam, tapi saya heran. Kenapa ada manusia yang tidak setuju dengan kenaikan gaji penjawat awam? Apa di pikiran mereka? Saya pun tidak pasti. Ini pun dijadikan politik. Aduh, heran sungguh aku. Akhirnya Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tampil memberikan jawapan muktamad. Bubui mulut kamu pun tidak juga dapat apa-apa mengubah. Kenaikan gaji penjawat awam muktamad, kata Anwar. Lepas tu ada pula walaun yang kata ini tidak akan berjaya lah sebab perlu untuk dapat kelulusan di parlimen. Excuse me, kau pandai matematik kah? Tidak. Kau pandai matematik kah? Tidak. Untuk mendapatkan kelulusan ini senang. Untuk lulus di parlimen kena berapa sekarang nombor yang ada pada Datuk Seri Anwar Ibrahim? Boleh saya tahukah? Boleh tahukah berapa nombor yang ada pada Perdana Menteri dan berapa nombor ada pembangkang? Sekarang cukup tahu. Termasuk 6 orang daripada bersatu itu 2/3 sudah. Memang confirm sudah 2/3. Hari itu dia kurang jadi tidak jadi 2/3 sebab ada seorang budak nih nama dia Sadik, dia keluar. Tapi satu orang yang menyokong 6 orang. Jadi kalau mereka tetap sokong Datuk Seri Anwar Ibrahim, cukup. Kenapalah pembangkang semua membangkang? Kalau orang membangkang nanti makcik, pakcik, adik, saudara marah. Kenapa kau tidak sokong kami naik gaji? Yang terjadi dengan penjawat awam. Jawablah nanti. Itulah. Akhirnya Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kenaikan gaji untuk penjawat awam ini adalah muktamad. Saya setuju sangat. Walaupun saya bukan ahli kekitangan kerajaan ataupun penjawat awam, saya setuju. Kita bersyukurlah, kita gembiralah bagi pihak diorang kan. Tapi yang bestnya kenaikan gaji diorang ini mengikut kepada diorang punya selepas ini prestasi. Ini yang terbaik. Ini terbaik nih. Supaya selepas ini tak adalah manusia-manusia pemalas yang mau kerja dengan kerajaan sebab mereka tahu kerja dengan kerajaan malas pun tidak kena buang kerja, tidak kena tahan naik gaji dan sebagainya. Sekarang kau Perdana Menteri yang baru ini tak main-main. Bagaimanapun Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perincian mengenainya perlu melalui berbagai proses, termasuk dibentangkan dulu kepada jemaah menteri terlebih dahulu. Ini betul. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan kenaikan gaji lebih 13% untuk penjawat awam muktamad, menjawab pertikaian yang dibangkitkan oleh segelintir pihak yang mendakwa pengumuman itu tidak lengkap termasuk belum dibentangkan dalam Belanjawan 2024. Anwar yang juga adalah Menteri Keuangan bagaimanapun berkata, perincian kenaikan gaji penjawat awam menerusi kajian sistem saraan perkhidmatan awam SSPA perlu melalui berbagai proses termasuklah dibentangkan kepada jemaah menteri terlebih dahulu. Ada orang yang cabar kenapa tak umum secara terperinci. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim kata, saya kata tak boleh sebab ada prosesnya. Ada proses. Kau jangan kasih main-main Perdana Menteri. Kau ingat dia tidak pandai kan? Dia lebih pandai daripada engkau. Orang-orang yang cuba cabar dia, sedarlah kamu tu kalau pengetahuan mungkin di tapak kaki Datuk Seri Anwar Ibrahim saja. Prinsipnya kita boleh umum, tapi yang kecil-kecil itu kita kena bentangkan dulu pada jemaah menteri, kata dia. Dan ada yang pertikai maknanya belum muktamad lah tu, katanya pada perhimpunan bulanan bersama warga jabatan Perdana Menteri. Ada pula kata, mana tahu parlimen tak luluskan. Saya nak tanya ahli parlimen mana yang nak bantah ni, kata Anwar Ibrahim. Aduh, saya pun heran. Buat pertama kalinya ada ahli parlimen yang mau bangkang kenaikan gaji ya.
memang cari nahas. Nah, lepas nih nanti kamu jilat ludah kamu waktu nanti mau berkempen. Kalau tanya, kalau kamu jadi kerajaan nanti naik gaji kah? Nah, nanti dia bilang, oh naik gaji, naik gaji. Nanti orang tuh tanya balik, tapi dulu kenapa kamu bising-bising kata susah apa mana tahu tak lulus di parlimen? Maksudnya kamu coba-coba untuk nak kata tak lulus kah? Oh. Pada 4 Mei lalu, Ketua Pemuda Bersatu Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal melalui Facebooknya mendakwa kenaikan tangga gaji itu adalah berita tidak pasti lagi. Dah pasti, harap-harap pastilah. Memandangkan ia hanya dilaksanakan jika belanjawan 2025 diluluskan. Confirm lulus lah. 2/3, geng. Anwar bagaimanapun berkata, jika terdapat percubaan untuk menggagalkan belanjawan 2025, ia tetap akan diluluskan dengan sokongan penuh ahli parlimen parti-parti dalam kerajaan perpaduan. Kalaupun bantah, ada Pakatan Harapan, Barisan Nasional, Gabungan Parti Sarawak dan Gabungan Rakyat Sabah. Majoriti tetap 2/3 katanya. Betul lah. Matematik Ahmad Faisal. Mungkin matematik Wan Ahmad Faisal ini gagal. Pada sambutan Hari Pekerja 2024 bertemakan Pekerja Kesuma Bangsa di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC, Anwar mengumumkan penjawat awam akan menikmati kenaikan gaji sebanyak lebih 13% bermula 1 Disember, yaitu antara yang tertinggi dalam sejarah dengan peruntukan lebih 10 bilion ringgit Malaysia. Kajian Sistem Saraan Perkhidmatan Awam atau SSPA yang sedang diperincikan juga akan meningkatkan gaji minimum penjawat awam melebihi RM2,000 sebulan berbanding ketika ini menyaksikan jumlah pendapatan minimum termasuk gaji dan allowance yaitu allowance tetap yaitu RM1,795 sebulan. Tahniah diucapkan kepada semua penjawat awam. Saya menyokong ini, tapi saya berharap juga dengan kenaikan gaji ini bersesuaianlah dengan kamu punya komitmen kerja dengan kerajinan. Janganlah kasih rosak kerajaan, janganlah kasih rosak ini penjawat awam. Sebab saya kenal ramai penjawat awam, saya kenal terlalu ramai. Ramai yang baik-baik tau, ramai yang rajin, ramai yang betul-betul segala kudrat untuk mereka punya kerja. Tapi memang ada yang saya kenal juga yang pemalas. Biasalah, di tempat mana pun ada orang pemalas. Tapi yang tak syoknya tu, orang tetap berbangga kerja dengan kerajaan, dapat naik gaji dan sebagainya. Kali ini tak main-main. Datuk Seri Anwar Ibrahim bukan Perdana Menteri yang boleh dikasih main-main. Apa komen anda? Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Berkaitan dengan 277 bilion ringgit Malaysia yang hilang, mengejutkan. Akhirnya segera jawatan kuasa khas siasatan rasuah 277 bilion. Anda setuju? Sekiranya Anda setuju, komen. Ya, kami setuju. Ya, saya setuju. Bentuk segera jawatan kuasa khas untuk menyiasat rasuah 277 bilion ini. Kita lihat siapa yang kena. Siapa Perdana Menteri pada waktu itu. Menurut Datuk Seri Anwar Ibrahim, dari tahun 2018 sampai 2023. Siapa Perdana Menteri waktu itu? Siasat. Kita tengoklah nanti senarainya satu persatu. Nanti kita lihat siapa pegawai-pegawai kerajaan kah, pegawai kanan kah, pegawai kiri kah, orang kecil kah, orang besar kah yang terlibat. Kita tengoklah, bukan sedikit tau, 277 bilion. Kalau dibahagi dengan 5 tahun, itu lebih kurang 43 bilion setiap tahun. 4 kali 5, 20. Lebih kurang gitulah. Lebih kurang 42 bilion. Lebih kurang 42 bilion hilang setiap tahun. Wow. Herannya Perdana Menteri tidak tahu apa itu. Sampai Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim timbul baru tahu.
Pendedahan Ketua Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki yang bahawa negara telah kehilangan sejumlah sebanyak 277 bilion akibat rasuah dalam tempoh 5 tahun yang lalu sangat-sangat menyedihkan. Ia menunjukkan bahawa ada gejala dan amalan rasuah yang masih begitu menebal serta kuat melekat dalam setiap aspek urus tadbir negara ini, sama ada dalam sektor awam atau dalam sektor swasta. Namun, persoalan yang harus dibincangkan adalah puncak ketirisan dan rasuah itu yang berlaku dalam tempo berkenaan kerana membabitkan jumlah yang terlalu begitu besar bagi tempo 5 tahun, yaitu 2018 sampai 2023. Sepanjang tempo itu juga, kerajaan telah bertukar berapa kali? 4 kali. 4 kali kerajaan bertukar, iaitu bermula dengan Pakatan Harapan. Kalau saya tidak silap, waktu itu Perdana Menteri Tun Mahathir. Kalau saya silap, tolong komen. PH, Perdana Menteri dia Tun Mahathir. Selepas itu, tumbang PH, naik satu Perdana Menteri baru, nama dia Muhyiddin Yassin. Begitulah. Kemudian siapa lagi? Kemudian tumbang lagi, lepas itu timbul Perdana Menteri yang baru, nama dia siapa? Ismail Sabri. Kemudian timbul, kalah lagi, bukan kalah, lepas itu bubar, jadilah sekarang undi, selepas undi PRU, PH menang. PH menang dan akhirnya mereka jadi kerajaan. 4 kali itu, bagaimanapun kerajaan PH, pimpinan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad, tumbang 2020. Langkah Sheraton yang dibuat, antaranya yang terlibat Azmin Ali lah. Kerajaan PN pula pada waktu itu tersepit dengan penularan pandemik COVID-19, terpaksa melaksanakan PKP dari 18 Mac 2020. Selepas Muhyiddin dijatuhkan, kemudian negara dipimpin oleh Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Kemudian ditamatkan pada 31 Disember 2021. Kerajaan kemudian bertukar lagi selepas PRU 15 pada 19 November 2022, menyaksikan kemunculan kerajaan perpaduan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bermakna sepanjang tempoh 5 tahun itu terdapat banyak lapisan dan tingkatan rasuah dalam tempoh 5 tahun itu jika berdasarkan kepada pendedahan terbaru Azam Baki semalam. Justru bagi mencari titik punca dan menyiasat setiap lapisan rasuah itu sudah tentu menuntut satu penyiasatan secara menyeluruh serta bersepadu daripada SPRM bagi membongkar apa sebenarnya yang sudah berlaku dalam setiap kerajaan pada ketika itu. Setiap pemimpin, kementerian, agensi serta jabatan yang terkait dengan rasuah itu perlu dipanggil untuk siasatan, diambil keterangan dan direkodkan untuk pembuktian jika pendakwaan hendak dilakukan. Satu jawatan kuasa khas atau Suruhanjaya Diraja RCI dianggotai oleh tokoh berwibawa serta berpengalaman wajar ditumbuhkan untuk menyiasat kehilangan 277 bilion rasuah ini. Anda setuju? Sila tinggalkan komen Anda. Okey. So, jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Untuk membaca lebih lanjut lengkap, Anda boleh masuk di www.beritaharian.com.my. Tajuk dia, bentuk segera jawatan kuasa khas siasatan rasuah 277 bilion 8 Mei 2024. Kita jumpa lagi. Tinggalkan komen Anda. Malaysia kita punya. Cintai Malaysia ku. Kita jaga kita. Bye-bye.